saya sembah pembuka bicara. Yang dihormati Saudara Cik Muhammad Firdaus bin Cik Harun, mantan Yang di-Pertua dan Ketua Pentadbir Parlimen Mahasiswa Universiti Utara Malaysia sesi 2020-2021, Saudara Mus'ab bin Abdul Walad, mantan Setiausaha Parlimen Mahasiswa Universiti Utara Malaysia sesi 2020-2021, Saudara Hasman Salami bin Abdul Halim, Ketua Pentadbir Parlimen Mahasiswa Universiti Utara Malaysia sesi 2021-2022. Yang dikasihi Barisan Majlis Tertinggi PMUUM, Ketua-Ketua Unit, Jawatankuasa Sekretariat PMUUM serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menghadiri bengkel taklimat pada petang ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang sekali lagi dan setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian para hadirin untuk menghadiri bengkel taklimat pada petang ini. Bagi menambah keberkatan taklimat pada petang ini, marilah bersama-sama kita menadahkan tangan bagi mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fahmi bin Mahad. Dengan ini, saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Salatul lazina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berjumpa pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jikalau kami mampu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan bengkel taklimat yang di-Pertua dan Timbalan yang di-Pertua Parlimen Mahasiswa Universiti Utara Malaysia pada petang ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah majlis kami ini, berikanlah kepada kami ilmu-Mu, sinari hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepan cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Muhammad Fahmi bin Mahad di atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, moleklah kiranya kita beralih kepada agenda utama kita pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Akimira Fuad bin Ariza selaku Setiausaha PMUUM untuk meneruskan bengkel taklimat kita pada hari ini. Dengan ini, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, terima kasih saudari pengurusi majlis. Jadinya saya ingin mengucapkan selamat datanglah kepada semua ke bengkel taklimat yang di-Pertua dan Timbalan yang di-Pertua Parlimen Mahasiswa Universiti Utara Malaysia. So jadinya pada pagi ini, pada petang ini saya akan mengenalikan sesi perkenalan diri yang akan melibatkan barisan majlis tertinggi, melibatkan barisan ketua unit dan melibatkan semualah yang akan hadir pada pagi inilah. So molek kiranya bila orang kata tak kenal maka tak cinta, jadinya molek kiranya kita memperkenalkan diri sesi ta'aruf. Kita mulakan dengan barisan pengurusan persidangan Parlimen Mahasiswa sesi 21-22. Kita akan saya mempersilakan Ketua Pentadbir untuk memulakan sesi pengenalan. Saudara Azman, dipersilakan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Kimi selaku Setiausaha Parlimen Mahasiswa UM. Okey, nama diberi Hazman Salami bin Alim, merupakan pelajar tahun akhir semester yang ke-6 bagi jurusan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif dalam pengkhususan produksi filem dan merupakan ketua pentadbir bagi PMUM. Selamat datang semua. Saya serahkan kembali kepada Kimi. Baik, terima kasih Saudara Azman. So, pada sesi perkenalan kali ini kita bersikap secara santai lah. Mungkin saudara sendiri boleh memperkenalkan nama ataupun dan jawatan dan jurusan yang saudara-saudari ambil dan semasa terkini lah. Baik, kita diteruskan. Saya mempersilakan saudari Sofia untuk memperkenalkan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya ke? Boleh, jelas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Parkis. Boleh panggil Sofia. Saya merupakan pelajar semester 3 untuk pengurusan Risk Management and Insurance. Saya memegang sebagai jawatan Timbalan Ketua Pentadbir. Okey. Itu sahaja jawatan saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Akimi. Baik, okay, saya diteruskan lagi dengan perkenalan diri saya sendiri. Saya merupakan Akimi Rahmat bin Alizah, merupakan setiausaha lah Parlimen Mahasiswa pada sesi kali ini. Saya mengambil jurusan falsafah undang-undang dan perniagaan dan semester terkini saya adalah semester ke-4. Baiklah, saya teruskan dengan menjemput timbalan setiausaha Ain Sofia. Okay, Assalamualaikum, selamat petang semua. Okay, nama saya Ain Sofia binti Salih, boleh panggil Ain. Jawatan yang saya sana adalah timbalan setiausaha. Lepas tu, jurusan saya ambil adalah Teknologi Maklumat dan sekarang berada di sini sedang berada. Okay, itu sahaja. Baiklah, selesai kita perkenalkan barisan Mahkamah Tinggi, diberi pentadbir, timbalan ketua pentadbir, setiausaha dan timbalan setiausaha. Jadi kita akan mendengarkan sesi pengenalan ketua unit yang juga terlibat dalam pengurusan persidangan Parlimen Mahasiswa 2021 dan 2022 lah. So kita mulakan dengan saya buat ketua unit yang terasmi dan timbalan ketua unit yang terasmi. Silakan. Ketua dulu lah tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Patricia dan saya adalah Ketua Unit Interaksi. Saya daripada jurusan Undang-Undang dan saya bukan pelajar semester ke-4. Terima kasih. Baik, saya jadi timbalan ketua unit. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zainal, boleh panggil Sarah. Saya mempunyai jawatan sebagai timbalan unit rasmi dan juga mengambil kos industri kreatif CIMF lah. Itu sahaja yang saya kasih. Okay, baiklah. Jadi kita tahu unit terasa ni banyak yang dilakukan mengenai isu-isu yang terlibat dalam persidangan Parlimen Mahasiswa. Baiklah, kita teruskan dengan ketua unit protokol. Saya menyebut ketua unit protokol dan timbalan ketua unit protokol. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan kamu boleh dengar saya ya? Alright. Boleh. Okey, terima kasih. Selamat datang pada hari Indonesia. Saya Ain Ali bin Muhammad Zahiri, boleh beri izin salah satu ketua unit protokol merupakan jam perakaunan di semester 6. Okey, selamat bersama. Terima kasih dan saya serahkan pada jawapan. Alright, selamat datang saya Muhammad. Saya tempat dalam apa yang saya sebut business administration dan support dan saya selaku balalan protokol. Ya, betul lah. Tidak aku. Baik, terima kasih. So, mungkin yang tak kenal, saya boleh kenalkan diri lah. Kita tahu dalam protokol ni banyak terlibat tentang cara atau protokol atau aturan lah yang melibatkan persidangan Parlimen. Mungkin ini kalau dari mungkin terutamanya daripada wajib khilafan tentang peraturan berlaku protokol. Ialah kita juga menyebut yang amat penting juga lah pada pengurusan iaitu unit media dan kita jemput ketua dan timbalan unit media dan teknikal juga menggunakan diri.
Terima kasih Trinity. Nama saya Saudara Aina berpanggil Aina dan saya merupakan ketua individu dan taktikal dan saya mengambil jurusan perniagaan dan saya serahkan kepada Kepala Bidang saya Raja. Tak suara saya? Okey. Boleh dengar tak suara saya? Okey, nice. Nama saya Raja Leshmi Wilu, boleh panggil saya Raja. Saya mengambil kos IT, sekarang semester 4 and then saya merupakan timbalan unit media dan teknikal. Okey, baik. Jelaskan unit media dan teknikal. Kita teruskan dalam lagi yang terakhir lah yang melibatkan keselamatan dan logistik. Oleh itu saya sebut ketua dan timbalan dan keselamatan dan logistik. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Dengar. Nama saya Ahmad Hadisullah, selaku ketua unit keselamatan. Saya semester 4. Begitu juga dengan penolong saya iaitu Malaysia. Dia ada Had dapat ada. Dia juga adalah semester 4 dan kos sama dengan saya iaitu Agri Business Management. Baik, terima kasih Ani. Bila kita pun telah kenal ataupun telah selesai sesi pengenalan dari segi pengurusan, oleh itu kita juga ingin berkenalan dengan yang dipertua dan timbalan yang dipertua dalam Parlimen Mahasiswa sesi kali inilah, iaitu sesi 2021 dan 2022. Itu saya menjemput yang dipertua untuk persidangan Parlimen Mahasiswa untuk mengenalkan diri. Silakan. Ya, saya Mimin. Suara saya Dengar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan semua. Nama saya Muhammad Azman Yamin, panggil saya Haikal. Saya pelajar tahun 2 semester 6 dan saya ambil jurusan undang-undang. Kali ini saya juga. Terima kasih. Terima kasih Saudara Azwan. Okey, saya betul-betul menjemput timbalan yang dipertua untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Selamat berkenalan semua. Nama saya Nur Nadia Syuhada binti Husni, dipanggil Nadia Syuhada. Saya yang merancang komputer sama dengan sama-sama undang-undang. Baik, baiklah kita pendengar kuasa juga kita akan berjemput ataupun jemputanlah kita jemputan untuk mengenalkan Parlimen pada hari ini, iaitu dengan segala hormatnya saya menjemput mantan ketua pentadbir dan mantan yang dipertua Parlimen Mahasiswa Sekolah Malaysia sesi 2020 dan 2021 untuk berkenalkan kita saudara Cik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang dan selamat mengenalkan kepada Haikal dan juga Nadia. Jadi nama saya Cik Muhammad Sirajuddin Harun. Sekarang sedang menjalani latihan industri pengumpulan intern lah dekat Lembaga Kemajuan Malaysia. Saya salah perkenalan dan mungkin kita akan lebih berkenal lebih lanjut lah. Saya sangat belajar dari ini. Okey, dan terakhir dengan segala hormatnya saya menjemput mantan ketua Parlimen Mahasiswa Sekolah Malaysia juga dari ini sesi 2021 dan 2021 untuk mengenalkan diri. Silakan saudara Mus. Terima kasih. Boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua ahli parlimen lah. Maaf, ahli sekretariat ahli parlimen. Okey, nama yang diberi saya adalah Mus'ab. Jadi boleh panggil Mus lah. Saya sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sekretariat parlimen untuk sesi 2021 dan yang menjemput saya dan
memulakan bengkel kalimat yang tertua dan timbalan yang tertua pada mahasiswa Universiti Negara Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih saudara Hakim dan Fuad. Jadi saya akan teruskanlah bengkel kita pada petang ini. Okey, teruskan next slide. Untuk pengenalan terus-terusnya. Okey, saya akan terangkan berkenaan pengenalan parlimen mahasiswa lah. Parlimen mahasiswa ataupun dikenali sebagai PMM merupakan media perbahasan politik yang menghubungkan pelbagai pelajar, majlis perwakilan pelajar, presiden asis, presiden badan pelajar kelas akademik dan akademik, wakil pelajar asasi OKU, asas wazah dan pelajar antara bagi membicarakan isu-isu yang melibatkan kepelajaran dan pembangunan pelajar di semua kampus serta isu-isu semasa di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Dan parlimen dia juga terikat dengan peraturan persidangan parlimen mahasiswa MM ataupun dikenali sebagai peraturan lah yang membawarkan ahli parlimen. Kami sangat dekat dengan segala keputusan adalah berdasarkan buku peraturan. Segala keputusan dalam organisasi ataupun membabitkan parlimen sendiri. Next slide. Bagi umat yang parlimen mahasiswa yang pertama adalah untuk menyediakan platform yang menghubungkan suara mahasiswa di setiap tingkatan. Macam saya mention tadi. Kedua, mai perbahasan yang intelektual dan berfakta dalam kalangan pemimpin pelajar. Yang ketiga, bagi melahirkan pemimpin pelajar yang kritis, idealis, matang, kualiti dan juga profesional dimakan. Dan yang terakhir, untuk membawa suara mahasiswa yang bersifat holistik dan pada pihak universiti. Okey, seterusnya. Saya akan meneruskan juga kalimat pada petang ini dengan pandangan protokol persidangan. Sidang kita akan berlangsung selama 2 hari iaitu 5 dan 6 Rabu dan Jumaat. Dan kita akan ada 2 sesi iaitu sesi pagi dan juga sesi petang. Kalau saudara-saudara yang tengok dekat slide, sesi pada kita start pada pukul 8.30 hingga 1 yang kita akan berhenti bagi memberi haluan untuk solat atau makan hari dan sambung kembali pada pukul 2 hingga 5.30. Okey, pada 12 minit selepas 5.30 petang ini akan berlaku jika upacara yang terakhir pada hari tersebut iaitu yang terakhir belum kita menamatkan siang pada hari itu masih tak ada constitution. Jadi YDP boleh memutuskan untuk menambahkan 12 minit tersebut. So itulah berkata kepada YDP. Jadi saya akan terangkan lebih lagi dekat selepas ini. Okey. Seterusnya. Okey. Ini adalah aturan fungsi persidangan. Saya sebutlah yang pertama kaitannya dalam baru bacaan doa sampai pada sesi pemberian watifah pelatihan bagi acara ikrar, sesi fotografi, usul bergambar dan bacaan dan pembahasan usul dan sesi ayat-ayat bagi jawab lisan selepas bahasan dan biar perbahasan dan usul persidangan. Okey, bagi aturan usul persidangan ini hanya rakan dan juga sesi fotografi akan berlangsung pada hari pertama sajalah. Kalau hari kedua maybe akan bacaan doa, fotografi terus ke perbahasan usul itu sahaja. Okey, seterusnya. Okey, untuk bahasa ini yang macam kita tahu dan memang kena bahasa Melayu lah, memang free bahasa Melayu. So bahasa Inggeris hanya digunakan dengan izin yang dipertua. Kalau kita tengok buku peraturan perkara 91, bahasa rasmi boleh dibenarkan dengan izin YDP jika bahasa Inggeris itu tak ada masuk dalam bahasa Melayu. Maksudnya macam memang itu memang dalam bahasa Inggeris boleh diucapkan oleh ahli parlimen dengan mendapat keizinan. So kalau tak dapat keizinan tak boleh berkata bahasa Inggeris itu dengan sengaja lah. Okey, seterusnya. Ini adalah basic etika semasa persidangan lah untuk ahli parlimen. So yang pertama adalah kena berdiam diri apabila membahas dan duduk di tempat masing-masing. Dilarang melintas di ruangan tengah parlimen. Dan seterusnya, ketiga, dibenarkan membawa bahan bacaan yang berkaitan dengan persidangan saja. Maksudnya kita akan peraturan dan kita akan sediakan jawapan teks, jawapan bagi penjawab usul dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan parlimen sahaja. Dan seterusnya, terakhir, dilarang menghisap rokok, vape, rokok elektronik dan seterusnya dalam persidangan. Dan jika ada
ahli parlimen yang berlagak perkara tersebut, maka yang dipertua boleh mengarahkan ahli persidangan agar digantung dengan diiringi oleh unit keselamatan sekretariat sendiri. Okey, untuk bilangan usul, kita telah menapis sebanyak 27 usul untuk dibawa ke persidangan pada sesi inilah. So, kami telah membuat keputusan untuk menghadkan 14 usul pada hari pertama dan 13 usul pada hari kedua. Tetapi kita juga kena ambil kira akan ada usul-usul tergempar, iaitu kita akan buka usul-usul tergempar 4 hari sebelum persidangan. Maka kat situ akan ada penambahan usul pada hari pertama persidangan. So maybe kat situ akan ada kesutukan masa dan sebagainya. So para YDP dan YDP kita bersedialah semasa usul hari pertama sebab memang akan ada usul yang tergempar. Maksudnya usul tergempar yang akan dibaca dulu baru usul yang seterusnya lah. Untuk usul hari pertama kita ada beza antara hari pertama dengan hari kedua sebab hari pertama usul yang lebih mustahak. Maksudnya macam kita dah asingkan hari pertama yang lebih penting untuk kita bawakan ke persidangan. Hari kedua yang bukan nak kata tak penting tapi kurang penting untuk dibawa ke persidangan. Maybe hari pertama dia akan jadi lebih hangat lah untuk dibicarakan macam tu. Okey, seterusnya. Ini adalah proses pembacaan usul. Okey, bacaan usul dimulakan dengan yang saya mention tadi. Lepas tu pembawa usul boleh membentangkan usul selama 15 minit. Biasanya ni tak adalah terikat 15 minit. Kadang-kadang ada pembawa usul tu membentangkan usul dia lebih cepat lah. So jadi kita boleh untuk orang yang membahas usul tu boleh curi masa time membentangkan usul macam tu. So seorang pembawa usul berbahas 5 minit dan dimulakan oleh mana ahli parlimen mahasiswa dan seterusnya sekiranya sudah tak ada pembahasan yang YDP sendiri boleh cadang ataupun mana ahli-ahli parlimen mahasiswa untuk memutuskan usul atau beliau sendiri. Kalau ikut persidangan lepas, kebanyakan ahli parlimen mahasiswa sendiri yang mencadangkan untuk tutup perbahasan ni. Kalau kita dah nampak keputusan telah dilakukan, telah sepakat macam tu. Biasanya ahli parlimen mahasiswa akan cadangkan untuk tutup perbahasan tu lah. Okey, kemudian usul selama 5 minit untuk Silapnya ada ke tu? boleh dengar ke? Saya mana tadi Yang usul tu. Untuk ujian usul kita buat secara Google Form. Kita ada dua tempat lah maksudnya akan berasal lah ahli parlimen. So sekarang ni kita akan guna full capacity untuk Dewan Semaja ID. Setiausaha sendiri iaitu setiausaha daripada kita akan mengira bilangan angkat tangan. Maksudnya jika dah habis perbahasan tu baru kita start undi, maka setiausaha akan bilanglah berapa ramai yang bersetuju dengan usul tersebut. Kat sini maybe tak adalah sampai 5 minit kalau bergantung kepada berapa ramai yang angkat tangan tu. Kalau saya boleh je curi-curi masa, maksudnya sebab sekarang kita risau kalau tak cukup masa untuk kita bentangkan usul ataupun perbahasan sebab perbahasan memang ramai orang yang akan berbahas. Kemudian kita boleh curi-curi masa, kita boleh dalam apa orang kata berkaitan dengan masa. Okey. So secara totalnya tempoh masa satu usul bersidang adalah selama 35 minit. So dan yang terakhir YDP boleh membenarkan atau tidak membenarkan masa tambah sebanyak 15 minit tersebut untuk menamatkan senarai usul, iaitu yang macam saya mention tadi lah 15 minit masa yang terakhir. Kalau masih ada lagi kata putus, saya boleh YDP boleh putuskan untuk tambah masa 5 minit. Kalau malah terlalu berlarut, dia boleh terus habiskan perbahasan tu. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah secara ringkas lah untuk YDP dan YDP kita faham susun atur bahasan kita bawah usul. Okey, untuk 15 minit adalah membaca usul. Siapa yang membawa usul tu iaitu AKK ataupun AKD sendiri menjawab usul adalah di sini
diri 10 minit dan 5 minit perbahasan kita juga 5 minit ingatkan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah etika berbahas lah. Etika berbahas, ahli parlimen mahasiswa UM mesti bangun daripada tempat yang dipanggil, yang dikua dan menghadap yang dipertua ketika berbahas. Dan tidak boleh bercakap melainkan mendapat izinan oleh yang Sofia, itu. Nanti nak okey ke? Okey. Dia adalah jika bangun serentak yang dipertua memanggil sekali pandang. Okey, kalau macam ni. Ahli parlimen A dan ahli parlimen B bangun serentak, tapi ahli nampak A yang bangun dulu. So jadi A yang patut boleh berbahas dulu lah. Walaupun ada orang kata B bangun dulu, tapi kita ikut pesan YDP nak mana dulu. Macam tu. Seterusnya, seorang ahli parlimen mahasiswa tidak boleh bercakap lebih dari sekali dalam satu usul kecuali membacakan peraturan persidangan. Maksudnya kalau dia dah bahas, lepas tu dia nak bahas dan tidak lawan pembahas B, tak boleh lah sebab sekali-sekali je satu usul. Kecuali kalau dia nak bangkitkan peraturan persidangan dilanggar oleh pembahas B, itu boleh. Tapi walaupun dia dah mention contoh dilanggar peraturan perkara 91 bahasa rasmi, tapi dia boleh ada lagi untuk bercakap untuk seterusnya. Dia sebab dia nak mengingatkan bahawa peraturan telah dilanggar. Okey, macam itulah. Okey, seterusnya pembawa bercakap boleh menerangkan semua usul jika wujud tidak fahaman. Maksudnya macam dia dah lari daripada konteks sebenar usul, so usul tu boleh bangun akak. Okay, usul macam ni tengah-tengah berbincang, macam tu lah. Terakhir, ahli parlimen mahasiswa yang telah berbahas boleh bersuara semula jika perkara baru dibangkitkan yang dipertua. Maksudnya yang tak berkaitan jugalah tentang usul yang sedang dibahaskan. Macam tu. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya yang dipertua boleh menghadapkan masa ahli parlimen yang sedang berbahas dan menamatkan pembahasan sekiranya dirasakan berkeperluan. Kalau macam kita jika YDP nampaklah masa dah 30 minit tu dah dekat YDP dah 3 minit lebih, YDP boleh beri amaran. Maksudnya kita naklah ahli parlimen mahasiswa bahawa 3 minit lagi. So pastikan pembahasan tu cepat. Maksudnya hadkan dalam masa 3 minit lah. Sebab kita tak nak drag. Sebab tak nak nanti dia akan escape kita punya dalam 15 minit setengah yang kita akan drag 15 minit tu. Takutkan kita cepat masa macam tu. So menamatkan pembahasan sekiranya dirasakan berkeperluan jika ujahan atau pembahasan daripada usul tersebut lalu melirik, maksudnya lari daripada konteks ataupun dia dah mula sentuh perkara yang sensitif dan tak berkaitan dengan usul. So YDP kena macam alert lah pasal benda ni. Maksudnya kalau dah mula beripik tu, dah boleh tutup bahasan macam tu. Yang terakhir yang diperlu boleh memberikan ujian yang berulang atau ada kena dalam pembahasan macam saya mention tadi lah. Itu saja. Sudah saya akan menjelaskan kedudukan ahli parlimen mahasiswa UM dalam Dewan Senat. Seterusnya. Okey, kalau kita nampak dekat sini ada 5 kursi di bahagian projektor di antara kanan dengan pintu masuk tu. Okey, kat situ kita akan meletakkan YDP, SU 1 dan juga SU 2. SU 2 Sekretariat Parlimen Mahasiswa lah. Kami masih lagi dalam perbincangan macam mana susunan atur MP dan ahli ATK antara kita nak menghadap hal-hal dengan pembawa jawab usul ataupun kita macam nak letakkan apa orang kata MP portfolio. Kami masih dalam perbincangan lah, tapi kami akan segerakan sebelum bengkel simulasi pada hari Selasa ni. Itu saja. Tapi yang sekarang yang masih telah yang memang confirm adalah kedudukan YDP dan juga SU1 dan SU2 lah. Okey, seterusnya.
saya akan serahkan linking kita petang ini kepada saudara Cik Firdaus. Cik Firdaus. Thank you, Syafia. Pesawat-pesawat sebelum saya mulakan petang ini, saya ucapkan tahniah lah kepada Haikal Azwan dan juga Nadia Syuhada atas lantikan sebagai yang ketua dan ketua usia 1 Okay, so itu YDP dan peranan YDP. Slide. So kalau tengok dalam buku peraturan perkara 23, peranan yang kedua ialah mengisi jujur cakap dalam persidangan, memastikan kelancaran persidangan, memberikan izin betul untuk menggunakan bahasa Inggeris, mengawasi jalannya persidangan agar berjalan lancar, dan juga memastikan ahli UM ataupun ahli parlimen dan juga mematuhi mematuhi peraturan persidangan, dan yang penting adalah mempunyai aktiviti untuk mengambil tindakan terhadap ahli parlimen, pemahami dan pihak-pihak yang mampu melakukan pelanggaran persidangan, dan juga timbalan yang betul menjalankan tanggungjawab sebagai pengurusi jika yang betul tidak dapat hadir persidangan, dan wajib juga bertanggungjawab mengambil tindakan terhadap ahli persidangan yang menguji dengan faedah demi kepentingan diri sendiri. Maksud ini ialah wajib dan juga YDP ini mampu untuk menggunakan kuasa yang ada pada mereka mengikut peraturan yang telah dimakamkan. Jadi dia berfungsi sebagai fungsi yang juga lah. Kalau tengok dalam parlimen pun parlimen tidak akan bersidang tanpa YDP. So YDP akan jadi pengurusi dan head of the masyarakat lah of the meeting. So next slide. Okay, so antara ataupun perkara yang menunjukkan bahawa ahli parlimen tu kena hormat kepada diri ialah persidangan adalah diam yang terus bercakap. So ini adalah perkara yang soft power yang ada dalam peraturan, iaitu sebab daripada PMUN sedang berkenaan dengan peraturan persidangan ialah masing-masing ada sesuatu maka ahli PMUN yang sedang bercakap atau hendak bercakap duduk diam agar ucapan yang dipertua tidak terganggu semasa persidangan ataupun perkara sedang dijalankan. Next. Dan barang keputusan yang dilakukan oleh YD atau yang bertimbalan YD adalah dalam maklumat. Jadi sekiranya ada perkaitan keputusan usul yang dilakukan dengan menuju perkara 26, prosedur usul menggantungkan 25 mahasiswa apabila dapat diwujudkan perasalahan atau penyalahgunaan posisi kuasa yang ada pada YDP semasa sedang dijalankan. Dan perkaitan diikuti oleh yang boleh dilakukan dengan menutup dan melalui proses perkara 26 juga. Apa itu perkara 26? Next slide. Iaitu undi dipercaya terhadap wajib iaitu macam mana boleh adanya berjadi lagi nak awal YDP itu daripada lalu ataupun kalau abuse of power lah menggunakan kuasa yang ada padanya semasa persidangan itu dijalankan. Jadi macam mana boleh jadi undi percaya ini hanya akan terjadi sekiranya ada uji berat sebelah dan penyalahan posisi YDP. Dan yang mengemukakan usul undi tidak percaya berserta dengan sokongan di tangan seorang ahli parlimen yang lain, dan proses pengundian akan dijalankan dan mengundi dengan cara mengangkat tangan, dan sekiranya hasil daripada undi tidak percaya itu lulus oleh YDP akan diangkitkan dengan YDP, dan sekiranya tidak lulus YDP akan teruskan tugas sedia kali lah sampai pada masalah lagi. Ini adalah contoh borang usul undi percaya yang berdewan, borang yang akan diagihkan sekiranya diminta oleh mana-mana ahli parlimen PMM lah, dan dia akan diberikan sekiranya diminta beri pada ahli parlimen secara ini. So next. Ini dah masuk makmus ke? Belum lagi. So macam lah ahli parlimen dibenarkan bercelah sekiranya
membangkitkan peraturan persidangan. Yang kedua, meminta penjelasan tentang perkara yang sedang diucapkan dengan syarat pembahasan memberikan kebenaran untuk bercakap. Yang berhak tidak membenarkan penjelasan persidangan dengan poin-poin masa yang berkuti untuk menyelesaikan bahasan berkenaan dengan unsur yang sedang dibahaskan. Okay, next. Dan bahasan usul jika salah satu usul dibahaskan, dibincangkan, didebatkan dalam sesi parlimen, habis sahaja dia cukup mana masa dah habis debat ataupun dah masa selama 30 minit so kerana dia dah kiranya daripada 5 saya mencadangkan usul silakan telah dicadangkan dalam mana-mana argumen dan usul-usul majoriti dan yang usul tadi dikasihkan serta-merta dan sekali lagi keadaan atau bahasan. So maksudnya yang akan terus ada proses mengenai usul lah sama ada lulus ataupun tidak diselesaikan oleh Dewan. So saya teruskan dengan menyerahkan pada saudara saya Imam Abdul. Okey, terima kasih kepada Cik Bekas Ketua Pentadbir dan bekas juga. Saya nak masa saja. Saya nak ucapkan tanya kepada Azwan dan Nadia yang menjadi speaker dan paling sekali untuk paling mengelaklah saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Dan saya pun nak mengucapkan tanya kepada orang-orang yang katakan sejak lakukan tugasan dengan yang baik. Seperti saya faham ada buku baru-baru yang saya berlakukan dan saya minta maaf. Untuk tanya saya nak ucapkan sebelum saya membantahkan di bahagian saya peraturan ataupun slide yang saya ada ini adalah itu peraturan yang baru lah yang telah dibuat. Saya boleh beri sedikit sejarah tentang macam mana buku ni adalah. Okey, buku ni di bawah pindahan yang kedua lah, maksudnya Cik minta saya untuk baru ini bersama dengan ahli parlimen yang lain. Saya ada nama-nama saya tak pernah ingat tak ada tu, tapi dia ada task yang diketuai oleh saya. Lepas tu setelah lepas ni saudari Dayana dan pula adalah dia punya tu dia kena rasmi. Jadi itu ada yang membantu saya lah, kemudian beberapa perwakilan parlimen yang lampau dalam libat-libat sama dengan ini. Maknanya peraturan yang anda sedang lihat ni adalah pindaan dua dan yang paling baru lah yang melibatkan kepentingan semua pihak. Dia ada benefit, dia kalau kita setuju ada yang dibuang, ada yang ditambah lah. Jadi peraturan yang anda lihat ni dia pada cara saya silap dia ada macam perjanjian sama-sama tak kurang-kurang dalam beberapa proses akan ada apa perbezaan lah. Tujuan dia supaya melancarkan persidangan itu adalah asas yang Cik inginkan. Sebelum dibantahkan, saya minta kepada mana-mana sekretari parlimen, anda kata saya salah beritahu, tolong betulkan sebab saya rasa saya dah lama baca peraturan. Saya tak perlu ingat kalau ada silap-silap. Kita pergi ke bahagian peraturan, tanya soalan. Okey, kita kena dalam buku peraturan ada dua jenis pertanyaan soalan. Mana satu pertanyaan soalan ketika anda sedang bersidang dan satu lagi adalah soalan yang ditanya sebelum persidangan. Maksud kata yang anda lihatnya adalah pertanyaan yang akan berlangsung masa persidangan. Maksudnya secara ulang lah. Tapi ada pertanyaan lisan. Pertanyaan yang saya tanya tulis itu adalah pertanyaan sebelum persidangan. Maksudnya ahli parlimen akan dapat soalan which is MBE, kemudian dia akan cari jawapan kepada segala pertanyaan pertanyaan boleh tulis lah. Kalau pertanyaan dalam bukan dalam pertanyaan yang anda sedang lihat ini adalah pertanyaan live lah. Okey. Sebab saya risau dia keliru itu beza pertanyaan bertulis dan pertanyaan soalan. Okey. Ini agak banyak. Kita satu
Pertanyaan yang kita pergi dekat tambahan kita boleh jadikan alat bahasan. Maksudnya, kalau anda bertanya soalan yang macam boleh membawa kepada alat perbahasan, maksudnya kita nak bercakap tentang isu A tapi anda bangkitkan isu B, maka kita telah lari dari masuk asal tu sekolah dan balik sekolah boleh sama untuk elakkan pada kadang-kadang sebab kita cakap kita jadi jam-jam betul-betul kita tak baca kadang-kadang. Okey. Pertanyaan apa boleh nak dengan berkasih. Yang untuk dengan berkasih ini dia agak general tapi anda boleh lihat dalam peraturan rasa dalam tu ada lebih jelas-jelas apa yang dimaksudkan dengan berkasih itu. Okey. Pertanyaan yang kata-kata negatif adalah menjadi undang-undang parlimen, maksudnya yang dilakukan adalah minta maaf anda lah, maksudnya anda boleh ambil tindakan daripada ke jadi atas tanggungjawab anda. Okey. Pertanyaan juga boleh menjawab jawapan atau ansan yang telah dilakukan dalam persidangan yang lepas. Pertanyaan anda yang anda tanya boleh merujuk kepada persidangan lepas. Persidangan lepas sekali lagi tentang isu kenaikan laporan, maknanya anda isu anda selesaikan. Kalau belum selesaikan pun maknanya anda tak boleh bawa itu atau anda membagikan pertanyaan soalan berkaitan dengan isu yang telah dicanangkan pada usul yang masalah untuk ditarifkan kepada keadaan itu. Okey, pertanyaannya dilarang mengandungi jejak sandaran apa kerana ini adalah sama dengan kata-kata negatif. Maksudnya adalah kesinambungan daripada yang apa yang anda katakan. So ini memang berkaitan dengan alam. Sekali kalau tak jujur pun anda mula-mula betul. Okey. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Pertanyaan tidak boleh bersifat doa atau yang kemudian keadaan bantuan. Okey, maksudnya dia sama macam sebelum tadi itu agak jalan maksudnya benda yang anda rasa belum pasti atau puas dengan wajah untuk anda bayangkan orang itu sedikit maksudnya sebab dalam parlimen ni kita perbezaan antara parlimen dengan warung kopi adalah warung kopi yang jadi sesuatu hati. Kita dalam parlimen dia adalah berdasarkan fakta dan akhlak yang anda cakap itu adalah perlu anda pastikan sebagai fakta sebab kita dalam parlimen ini anda tidak perlu adalah question yang itu. Okey. Pertanyaan yang melanggar parlimen universiti atau fakta negara adalah dilarang. Yang paling penting untuk tahu maksudnya apa yang kita buat dalam peraturan kadang-kadang mungkin dia ada lawanan dengan nilai dalam universiti ataupun apatah negara. Jadi apa-apa yang anda laksanakan dan berlawanan dengan apa yang anda lakukan adalah untuk anda sebutnya. Kalau ada apa-apa yang contoh adalah asas ada perkara-perkara yang macam dalam negara. Apatah lagi kalau kita rujuk kepada mahasiswa UiM itu adalah dilarang yang nak masuk di situ. Okey. Pertanyaan tidak boleh nak ada sifat atau kelakuan parlimen di luar waktu selesai. Ini maksud kata-kata dalam pertanyaan yang adalah kalau anda nampak kelakuan puan tidak sopan ataupun kelakuannya di luar tugas selesai dia adalah tak boleh anda untuk kaya-kayakan dia dengan sesuatu perkara yang ada di dalam parlimen. Contoh, saya beri contoh. Okey, jadi ini saluran lambat ataupun ini macam tak terjadi contoh. Perkataan yang anda cakap adalah tak boleh dikaitkan dengan sebab kalau yang buat tugasan parlimen tak boleh dijadikan alat untuk membahas apa yang ada dalam parlimen itu yang maksud adanya. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey. Isi ucapan. Isi ucapan adalah berkaitan dengan tadi tanya soalan lain dan kemudian isi ucapan. Okey. Sebenarnya isi ucapan ialah apa yang anda lakukan. Maksudnya dalam pertanyaan kita menggunakan isi ucapan. Itu
satu-satu. Dan dalam isi ucapan juga dia ada bahasan dalam maksudnya dalam menterangkan apa yang dalam isi ucapan dia tercapai pada maksudnya anda tadi dan perbahasan anda. Okey, ni kira dia punya basis lah, dia punya asas dia. Okey, isi ucapan pun dah diletakkan pada bahagian ketiga ucapan baik. Okey. Buku bagi untuk anda, kalau anda ada ni anda cuba pada kunci dan jelas sampai nak katakan tu. Okey, kita pergi yang dalam menggunakan bahasa isyarat yang elemen pementasan. Okey. Ini saya fikir orang-orang dah tahu apa yang maksudkan itu. Dan kita pergi yang seterusnya adalah menamakan kataan-kataan yang menyakitkan perasaan atau perasaan maksudnya kalau boleh kita bahasa yang sopan. Kalau kita nak tunjuk sebagai perkara yang negatif, tapi kita guna bahasa yang sopan untuk elakkan daripada benda-benda ni. Sebab apa yang anda lakukan sama macam yang anda diberitahu tadi. Okey, dilarang menggunakan baik-baik. Kita lihat pada dewan rakyat. Kalau kita dewan rakyat, dia tunjuk Nazri Aziz sebagai Nazri Aziz. Dia panggil pada panggilan. Kalau untuk Najib Razak dia tak lupa pada Razak panggil maksud Najib Razak dan Nazri Aziz adalah mewakili pada dan bukan tadi. Sama juga macam Alimah yang ada ini namanya ada NKD dan ada yang lah. Jadi dia panggil sebagai wakil tu. Contoh ada eksekutif kebajikan ataupun nanti ada Alimah dan Malaysia. Contohlah yang asas. Okey, seterusnya. Okey, dilarang menggunakan pihak asas MM mempengaruhi dan sebenarnya dia pernah share dulu. Okey. Sebenarnya itu boleh digunakan dalam pihak asas dengan syarat dia penjelasan dengan syarat apa yang anda utarakan itu adalah apa yang anda lakukan. Jika anda pernah jumpa dengan orang sekian ada fakta di situ, anda boleh bawakan maknanya kata anda sebagai sisi itu maksudnya anda tak boleh ada backup yang bukan untuk mengambil dewan. Jadi anda menggunakan penjelasan dan syarat ada proof di situ. Okey. Pembahasan ini pun sama macam tadi pembahasan kenyataan anda hanya mengirimkan dan apa ini boleh cakap teman-teman. Lepas tu kita usul peraturan persidangan. Okey. Masa kita sebenarnya kita ada dua tu task force yang berbahagian. Satu lagi task force yang akan tapis punya usul. Saya tak ingat nama benci sebab apa. Tapi juga ada usul yang bawa melanggar persidangan. Usul tu dia asalnya boleh masuk, tapi kalau macam usul agak melanggar perbahasan jadi yang dibentuk kita tadi berlalah usul untuk dibincangkan. Okey, saya rasa saya selesai bahagian saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya serahkan kepada sebagai sekretariat management. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh saya? Okey. Baik, terima kasih kepada MP3 program. Okey, saya akan teruskan sebenarnya boleh di sini adalah distinction between ada ni high dan juga jadi teman-teman sudah punya habis, so tak apa terus dengan sesi soalan jawab daripada high dan juga Nadia. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Saya boleh dengar? Boleh. Okey. Saya ada pertanyaan. Jadi saya ada beberapa soalan di sini. Berkenaan senarai radio ni pas. Jadi saya cari kalau saya cari penjelasan radio ni pas. Jadi adakah fleksibel saya dapat pas dengan soalan tidak? Senarai yang kita bawa persidangan kan maksud Azwan? Ya, sebab
Boleh lah. Saya boleh dapat senarai. Boleh. Nanti saya sekalikan lah. Okey. Terima kasih. Yang seterusnya, berkenaan mana sidang tidak dilakukan secara habis-habisan kecuali untuk membangkit bantuan usul. Okey, saya tak jelas ni adakah kalau ikut pesanan usul kita ada beberapa usul. Kita ada penjawab usul yang yang dia dan bahas daripada betul ataupun macam-macam kali dengan plan sebelumnya. Bahas tu rendah mana saja yang nak so yang tidak boleh kita lakukan tadi itu daripada pembawa atau penjawab pembahas untuk bahas saja. Kalau kita bahas untuk usul kita tak boleh bahas lah. Pimpinan nak lawan bahas yang sebelum lepas dia tak boleh tak dikenal. Okey, saya jelas. Terima kasih. Dan yang terakhir ini adalah dalam usaha tadi. Berkenaan usul yang mengatakan persentangan yang boleh olah usul tersebut. Maknanya apa yang faham di sini maksud dia ada jawapan yang usul. Jadi tidak usul yang berada yang ada di persidangan itu maknanya dah melalui proses usul. Tetapi kalau para aturan ini dia ibaratkan saya selain diberi boleh ataupun berpandang sesuatu itu langgaran aturan tapi saya boleh saya macam saya boleh mengambil usul macam. Okey, dalam menapis usul yang dilakukan oleh task force ada walaupun usul di bawah naik dalam parlimen dia boleh jadi ada perkara yang lepas maksudnya boleh jadi bukan kesilapan tapi lebih ada khilaf maksudnya. Okey, jadi itu tugas speaker adalah untuk buat tak maknanya memang speaker dia boleh sampaikan dulu mana maksud yang dia dirasakan melanggar aturan perundangan sebab dalam keadaan sama-sama tu mungkin boleh jadi khilaf. Jadi tapi kadang-kadang yang buat oleh polisi itu adalah maksudnya lebih teliti lah supaya boleh dikeduakan untuk kita revise macam itu. Terima kasih. Dan saya soalan saya. Terus dia soalan lain. Sekali lagi, semua presentation saya in case after pages semua ada soalan tapi kalau ada soalan saya boleh tanya saudara
saya nak tambah yang macam perkara-perkara lah, contoh ada usul yang dibawa oleh MP semester lepas berkaitan dengan legislasi sukan usul dibawa oleh MP dan juga kita sendiri oleh MP sendiri. So maksudnya dia ada perdebatan dan yang mungkin yang tidak masuk dengan dua sahaja. Jadi ada yang yang sangat baik-baik insan sendiri yang bisa menginginkan dalam itu. So kita kalau nak elak macam tu daripada belakang aku dah nak membuka perbincangan dan perdebatan dan bahasan dalam semua ahli parlimen. Macam itulah idea. Kita ada satu yang pembangunan juga memang boleh dia. Pembawa usul MPP pun boleh bawa usul perbaikan yang dibawa usul. Penjawab pun boleh juga. Sebab kalau ikutkan sebenarnya oleh sejarah kita orang nak mengasaskan parlimen ini sebenarnya tak perlu pun membawa usul. Kemudian dia nak bawa kemudian orang boleh bawa 6 dan jauh dia risau boleh jadi usul yang dibawa oleh orang lain contoh usul yang dibawa oleh timbalan dan MP tetapi yang dijawab oleh mungkin yang lain bukan orang yang sama menjawab usul yang tinggi. Jadi itu antara perkara yang ada dalam peraturan lah. Ada persoalan lagi saya apa? Ada. Kalau tak ada soalan saya nak make sure Nadia dan Aikal betul bersedia lah. Jadi antara tips yang boleh saya bagi tahu ialah nanti bila-bila dah nak dekat dengan persidangan tu, ada apa yang korang perlu lakukan ialah korang kena ada satu engagement yang baik, terutamanya dengan unit penyata rasmi berkaitan dengan susunan usul. Susunan usul dan juga korang dah kena ada big picture lah ataupun gambaran besar macam mana usul yang akan dibahaskan, agak-agak habis cepat ke lambat ke, akan ada isu-isu yang besar ke akan dibawa oleh ahli-ahli parlimen ni. So korang nanti bila dah dapat susunan usul dan juga usul tu lah 14 dan 13 tu nanti korang kena tengok balik usul tu macam mana sifatnya. Dan juga saya nak cerita sikit, mungkin korang tak tahu parlimen ni apa sebenarnya, kenapa nak kena ada parlimen. Jadi kalau ikut sejarahnya sebelum ni UUM kita tidak ada satu medium ataupun kaedah yang betul-betul rasmi yang boleh student bawa kepada pihak pengurusan secara kolektif dan secara strong lah, secara kuat. Jadi di idea datangnya Parlimen Mahasiswa ni asalnya pada, kalau kita ikut kita semua tahu dah bila kita ada pertukaran kerajaan pada tahun 2018, Dr. Mazim Malik, Menteri Pendidikan pada masa tu, dia nak cuba bawa kepada Student Union. Kemudian malangnya dia dipecat dan sebagainya. Jadi kewujudan Parlimen Mahasiswa ni sebenarnya adalah untuk mengawal kuasa Student Union tu ataupun Kesatuan Mahasiswa lah. Dan kemudian bila berlakunya pertukaran kuasa dan sebagainya, Student Union tidak dapat dilaksanakan, tetapi kita bernasib baik parlimen kita masih boleh dibawa atas sebab ianya juga selari dengan universiti-universiti yang lain. Contohnya ada UM, UKM, UNIMAP, even UNIMAP sekalipun ada dia punya parlimen, tetapi kita universiti yang khusus kepada pengurusan tidak ada satu medium parlimen. Jadi ini satu perkara yang agak janggal. Kemudian barulah saya dan juga Mus dan juga 13 orang lain lagi pada tahun 2020 betul-betul sebelum COVID-19 berlaku pada Mac tu, kita orang pergi ke USM
tengok macam mana diorang laksanakan parlimen mereka, sebab USM antara universiti yang terawal menjalankan parlimen mahasiswa. Diorang tak panggil lah parlimen mahasiswa, diorang panggil Dewan Perbincangan Pelajar, DPP macam tu, Dewan Perbahasan Pelajar macam tu. So akhirnya apa yang membezakan kita dengan mereka dan universiti lain ialah kita punya buku peraturan sendiri dibina sendiri oleh para pelajar sendiri, oleh kita seorang sendiri untuk kita merealisasikan. Kemudian akhirnya malangnya pada tahun 2020 tu kita semua tahu ada COVID dan ditangguhkanlah, dan kita punya persidangan yang hampir officially berlaku pada tahun lepas pada bulan April 2021. Tetapi kita tak boleh nak guna perkataan parlimen mahasiswa kerana apa? Kerana pada ketika itu parlimen Malaysia digantung kan. Kita semua tahu parlimen digantung. Jadi diunjukkan kepada persidangan pemimpin pelajar. So korang adalah mungkin secara teknikalnya yang kedua, tetapi yang officially parlimen mahasiswa ialah yang pertama lah. Jadi after this korang pun akan mewariskan juga, ataupun lepas ni korang akan ada pelapis dan diorang akan merujuk pada korang juga, dan korang kena tahu juga macam mana parlimen ni, sejarah dan sebagainya. So itu I just want nak make it clear lah about tentang tu. So kalau ada apa-apa soalan ke boleh tanya. Maaf, so secara kasarnya apa yang kita orang perlu buat sebelum perbahasan yang beliau punya, pertama sekali kita orang kena really engage dengan unit penata rasmi untuk tahu semua usul tu. Hari pertama 14 usul, hari kedua 13 usul. So kita akan tahu siapa pembentang usul dan juga usul itu sendiri. So maybe saya dan Haikal boleh bincang masa secara kasarnya begitu kan. And then master dia punya peraturan tu je lah. So yang paling penting dekat sini adalah usul lah kan. Yes. So usul tu sebenarnya lah titik sensitif bagi parlimen lah. Kalau untuk makluman Nadia and Haikal, pada semester lepas kita tak ada JPPU pun, Jawatan Kuasa Penipisan dan Pelaksanaan Usul. Dan fully usul-usul di bawah tu ditapis oleh unit penyata rasmi, disusun juga oleh unit penyata rasmi dengan saya sebagai YDP masa tu. Kemudian pada semester ni untuk yang baru ni, kuasa itu diserahkan kepada JPPU. Kemudian sebab itulah JPPU tu sekarang diketuai oleh unit penyata rasmi sendiri. So sebab itulah YDP dan TYDP dan Haikal kena get the engagement with unit penyata rasmi. Lagi satu, sebagai timbalan yang dipertua, so orang yang akan mengerusikan persidangan ialah Haikal. So untuk hari yang pertama dan hari yang kedua melibatkan Haikal, kecuali Haikal tak dapat nak hadir bersama saya. So saya akan memerhati dan tolak apa yang patut je lah Haikal, tapi the main character is Haikal lah kan. Ya, tapi jangan risau kalau Haikal and Nadia mungkin dah berpakat, rasa-rasa Nadia nak masuk sesi petang hari pertama misalnya, tak ada masalah pun. Mungkin Haikal let's say hari tu Haikal aku nak kena hantar assignment lah, boleh je Haikal nak serahkan pada Nadia untuk masuk, tak ada masalah. So maksudnya contoh kalau saya tak dapat nak datang pagi, Haikal datang pagi, saya datang petang, tak apalah macam tu. Betul. So let's say tak boleh nak skip kelas dan sebagainya, nanti SU akan maklumkan lah macam persidangan akan dipengerusikan oleh timbalan YDP, mengandalkan YDP ada perkara-perkara sekian-sekian macam tu. Okay. Terima kasih. Apa lagi? Untuk tips juga untuk Haikal semasa persidangan tu,
antara pengalaman saya masa yang lepas tu ialah berkaitan dengan isu bahasa. Macam contohnya ada ahli parlimen yang yelah kalau kita cakap mungkin ada yang Indian ataupun Chinese punya MPP, dia kadang-kadang diorang ni tidak terlalu fasih dengan berbahasa Melayu. Mungkin terbiasa dengan bahasa Inggeris lah. Jadi ada wujud macam saya lepas, saya membenarkan dia berbahas dalam bahasa Inggeris dengan syarat saya mengalihkan persetujuan tu dengan mendapatkan persetujuan semua ahli parlimen. Maksudnya masa tu dia bercakap dalam bahasa Inggeris dan saya dah beritahu dah kena cakap dalam bahasa Melayu. Saya pun tanya kenapa nak kena cakap bahasa Inggeris sedangkan boleh bercakap bahasa Melayu dan sebagainya. Tapi ada juga sekiranya semua ahli parlimen dia orang bersetuju tidak mengapa nak gunakan bahasa Inggeris. So boleh boleh nak bahasa Inggeris sebab kita nak bagi point dia sampai. Itu lebih penting dan tidak mengganggu flow persidangan tu. Tetapi sebaiknya persidangan tu dijalankan dalam bahasa Melayu lah, kita kena ikut dan hormat buku aturan yang kita ada lah. Itu sekiranya lah kalau nanti Haikal ataupun Nadia sedang mempengerusikan tu ada ahli parlimen yang tak fasih bahasa Melayu ke, macam tu lah, boleh antara trik lah boleh dibuat. Berkenaan dengan jurubahasa untuk wakil pelajar antarabangsa tu, amalan yang sebelum ni macam mana? Jurubahasa tu lah yang bercakap. Untuk student international, dia memang tak berupaya untuk bercakap dalam bahasa Melayu lah. So kalau dalam masa persidangan lepas memang dia berbahas dalam bahasa Inggeris, fully bahasa Inggeris. Tetapi dia ada seorang penterjemah yang duduk di sebelah dia dan akan menterjemahkanlah semua apa saja yang dituturkan oleh studi international tu. Betul kan Mus? Okay, Mus boleh terangkan sikit kot? Okey, berkenaan dengan jurubahasa ni, dalam penggal persidangan lepas, dia yang bercakap tu masih bercakap dalam bahasa Inggeris, tapi yang menjadi penterjemah tu adalah orang Indonesia, tak silap saya. Dia akan menterjemah rumusan kepada apa yang dibahaskan tu kepada penutur bahasa Inggeris tu lah, dan penutur bahasa Inggeris tu akan bertutur dalam bahasa Inggeris untuk sampaikan apa yang dia ingin kemukakan. Dekat sini boleh tengok dekat dalam buku peraturan. Kalau buku peraturan yang lama kita tak ada penterjemah, maksudnya kita tak ada perincian lebih lanjut. Dekat dalam buku peraturan yang terbaru ni, kita ada spesifik untuk penterjemah yang mana dalam buku tu dia memaklumkan yang penterjemah ni tak boleh untuk berbahas. Maksudnya dia boleh jadi pemudah cara je. Kebenaran untuk berbahas tu jatuh pada ahli parlimen tu lagi. Maksudnya ahli parlimen tu akan bertutur dalam bahasa Inggeris lah. Jadi kita akan nampak macam itik dengan ayam bercakap lah dekat dalam tu. Tapi nak buat macam mana sebab tu dia tak boleh nak bercakap bahasa Melayu dengan baik. Tapi nak tanya, international student, mungkin nak tanya Azman, international student persidangan ni still orang sama ataupun student baru? Yang lain cik, dia ada yang lain. Dia dari negara mana? Dia daripada wakil itu daripada tak silap daripada negara Arab lah, and then penterjemah dia tu pun orang lain juga tapi dia still Indonesia lah. And then kalau tak salah Azman akan ada seorang lagi penambahan untuk postgraduate pun dalam dia merupakan pelajar Indonesia juga. Itu je lah yang Azman dapat faham. So kalau international student tu dia maybe daripada Indonesia, so we are lucky lah. So tak perlulah pada penterjemah tu sebab bahasa Indonesia sebenarnya pun bahasa
Melayu, cuma yelah dia orang guna bahasa Indonesia kan. So kalau kita boleh faham je kalau dia cakap bahasa Indon pun. Tapi kalau macam yang lepas memang student international tu daripada negara Arab lah rasa saya. So dia perlukan penterjemah lah. Apa lagi? Untuk Hazman dengan untuk Hazwan dengan Nadia, nanti mungkin boleh dapat link dekat Sekretariat Parlimen macam mana flow persidangan yang dululah yang dikelola oleh Cik. Jadi anda dapat lihat gambaran macam mana Cik uruskan benda tu. Kalau tak nak dapat link pun boleh je pergi ke official FB page Parlimen Mahasiswa UM. Ada lagi live tu rasanya. Kan Aina? Kalau nak tengok untuk siaran langsung yang persidangan yang lalu, boleh tengok dekat Facebook page Pusat Pembangunan Pelajar yang Holistik PPMH. Kat situ ada dia punya live siaran langsung. Oh, okey. Saya lupa sebab saya banyak uruskan untuk kerja-kerja parlimen. Okey. Link ni boleh dapat dekat saya. Saya pun lupa tentang yang sebenarnya ada ahli media, ada sembang dengan saya yang dia pun dah upload dekat YouTube. Jadi nanti saya cuba dapatkan link tu untuk saya bagilah sebab memang kita dah upload dekat YouTube. Saya lupa, maaf. Okay. So dia tak ada Kandi kalau Haikal ataupun Nadia nak dapat gambaran besar macam mana persidangan ni, boleh je tengok balik persidangan yang lepas lah. Macam mana ianya dijalankan. Okey, baik. Yang soal media tu, media boleh masuk dewan persidangan. Tak silap saya. Dia boleh masuk dewan persidangan ke ataupun saya pun belum pergi lagi dewan persidangan tu macam mana, so saya tak dapat gambaran lah. So adakah dia boleh masuk dalam dewan tu ataupun ada tempat yang membolehkan dia buat live daripada tempat khas tu ke macam mana peraturan? Sofia jawab kot. Saya ada yang nak menjawab ke saya yang nak menjawab? Okay, untuk yang media tu sebenarnya kalau daripada media luar sebenarnya dia kena dapatkan kebenaran dulu daripada pihak sekretariat. So pihak sekretariat yang akan bagi kebenaran untuk dia masuk. Actually Dewan Senat ni dia punya ruangan dia agak terhad sebenarnya. Disebabkan itulah kita kena dapatkan dia punya pengesahan dulu. Untuk yang media tadi, cerita untuk pindaan pertama tu kalau dulu dia bawa Sekretariat Parlimen, maksudnya kita dapat permission daripada Sekretariat Parlimen direct. Tapi apa yang menjadi kita punya kerisauan adalah masa tu kalau kita membenarkan tapi tanpa kita maklumkan kepada pihak universiti, dia akan jadi satu isu yang akan timbul. Jadi dalam pindaan buku yang kedua yang terbaru, mungkin Hazwan nanti boleh tengok dekat bahagian media yang dekat luar tu, dia perlu dapat satu borang daripada sekretariat, kemudian dia perlu minta kebenaran daripada pihak pengurusan universiti lah untuk buat liputan. Jadi daripada situ, lepas dia dah dapat green light daripada parlimen, daripada pihak pengurusan universiti, baru maksudnya kita boleh membenarkan lah. Itu yang dia punya flow dia tu. Nanti boleh tengok dalam buku peraturan. Okey, terima kasih. Nak tambah juga sikit lagi untuk Haikal dan Nadia, maybe nanti selain daripada unit penata rasmi yang berkaitan dengan usul, mungkin juga kena engagement dengan protokol juga sebab nanti akan ada angkat sumpah. Kan Sofia kan?
ada akad sumpah, lepas tu ada Sarung jubah semua. sarung jubah, susun atur, kedudukan tu macam mana. Maaf mencela. Oh, Syed nak sambung ke? Tak, silakan. Okey, kalau Haikal nak tahu pasal ni, boleh tak tunjuk pasal atur cara? Tadi Sofia dah bentangkan, tapi tak apa, saya akan fokuskan lagi. Sekejap mana slide tadi? Okey. Yang macam yang Cik cakap tadi, maksudnya dalam 2 hari persidangan tu, hari pertama lah kita akan melakukan watika pelantikan. Okey. Ini atur cara keseluruhan lah. Okey, secara terperinci, okey, yang pertama pada hari pertama kita akan mulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Biru Warna. Seterusnya bacaan doa, ucapan perasmian dan seterusnya sesi pemberian watika pelantikan. Okey, untuk sesi pemberian watika pelantikan ni, okey, individu-individu yang terlibat adalah saudara Haikal sendiri, okey, YDP, timbalan YDP, SU Dewan dan juga timbalan SU Dewan, dan yang terakhir adalah YDP Majlis Perwakilan Pelajar sebagai wakil ahli parlimen. Okey, ini adalah untuk sesi pemberian watika. Dan akan ada sarung jubah as well. Okey, lepas habis sesi pemberian watika tu, kita akan teruskan dengan bacaan ikrar yang diiringi oleh YDP MPP, saudara Ahlam sendiri, dan seterusnya dengan sesi fotografi. Dan selesainya dengan sesi fotografi ni, kita akan terus, VIP akan keluar dan kita akan teruskan dengan bacaan usul dan seterusnya pembentangan usul lah. Usul-usul akan dibincangkan dan seterusnya. Dan bila hari kedua tu kita dah tak ada pelantikan, watika pelantikan, dan kita akan teruskan daripada awal 8.30 pagi tu sehingga 5.30 petang berkaitan dengan pembentangan usul, jawab usul dan sebagainya. Okey, untuk sesi watika pelantikan ni kita akan adakan 1 hari rehearsal kita lah minggu depan. Exact tarikh saya boleh berikan lagi, takut ada confusion. Sebab hari Selasa minggu depan kita akan adakan bengkel simulasi persidangan, bengkel simulasi dengan ahli parlimen untuk hari Selasa minggu depan yang dihadiri oleh semua ahli parlimen lah. Okey, dan untuk rehearsal kita ataupun raptai persidangan ni kita akan adakan 2 atau 3 hari sebelum persidangan lah, mungkin hari Sabtu ataupun hari Jumaat lah. Itu saya akan update lah dari semasa ke semasa. Okey, untuk atur cara urusan persidangan ni jelas tak? Atau ada sebarang persoalan? Untuk saya ni lelaki kena pakai songkok ke? Tak perlu. Tak perlu. So nanti pakai kod pakaian adalah hari pertama adalah dark lounge suit, yang tu kita akan pakai tie dark blue ataupun black lah, macam tu. Tapi untuk Haikal dan juga TYDP, SU dan timbalan SU, pakai pakaian yang, kalau you guys macam, kita akan ada 2 kod pakaian. Yang pertama adalah Dutch lounge suit tu, dan yang kedua adalah pakaian formal, baju formal. Tapi korang kan nanti akan pakai jubah. So yang untuk first day tu kalau boleh pakai yang proper lah, yang apa ni, lounge suit tu, so that macam nampak kemas dan cantik lah. Untuk second day tu Haikal boleh ada choices lah, sama ada nak pakai suit ataupun yang baju formal. Macam tu. Alright, jelas kan? Cuma sebaiknya pakai untuk, mungkin semasa nak sarung jubah tu mungkin sebaiknya pakai songkok lah kot. Sebab nak sharing masa, actually untuk semasa persidangan lepas, saya dengan Mus, orang ada berjumpa dengan Chancellor untuk sarung jubah tu, tapi dia tidak diwar-warkan ataupun dikomersialkan, maksudnya tidak dihebahkan lah. Mungkin sebab ada konflik dalaman sebenarnya dalam pihak pengurusan tu. So nanti kalau maybe dia nak make it
official ataupun nak buat nak hebahan dalam Facebook, UM ke sebagainya, sebaiknya mungkin lebih kemas bersongkok untuk semasa sarung jubah tu lah. Maybe nanti yang kali kedua mungkin kalau tak nak pakai songkok pun tak perlu, tak apa. Tapi sebaiknya pakai sebab kita nak nampak kalau ikut daripada persidangan U lain pun diorang YDP orang bersongkok, dan juga mungkin itulah yang membezakan mungkin orang akan lebih hormat sebenarnya kalau kita pakai songkok tu. Macam itulah. Assalamualaikum. Oh, teruskan Haikal. Hazban boleh cakap. Saya ingat dah habis. Maaf. Okay, just nak ni lah, macam nak maklumkan, maybe untuk watika pelantikan tu actually sebenarnya daripada pihak sekretariat pun memang ada lah usaha dengan Cik Rosli, iaitu penasihat kita, untuk kita kata untuk watika pelantikan tu kita akan juga berikan kepada semua ahli sekretariat. So untuk benda tu pun sebenarnya kami pun tengah berkonfirm dengan Cik Rosli. So nanti tak apa-apa kami akan maklumkan balik lah. Itu just untuk makluman lah. Terima kasih kan. Sorry kan. Saya tak ada apa-apa pun sebenarnya. Cuma yang untuk aturan watika tu saya jelas. Terima kasih Izni. Alright, baik. Terima kasih. Ada apa-apa lagi persoalan? Saya kira tiada persoalan ataupun Cik dengan... Okey, sila. Apa tu, untuk Haikal dengan dia, just prepare lah nanti sebab korang akan duduk lama tu daripada 8.30 sampai pukul 1, lepas tu sambung balik pukul 2 sampai pukul 5.30. So prepare lah apa-apa yang patut, sakit pinggang ke sebagainya. Sebab lama je habis sidangan tu. Kalau macam saya lepas pun, orang bersidang dalam bulan Ramadan tau, semasa bulan puasa, so tak boleh nak minum dan sebagainya. So tak boleh take file untuk sebab kita takut tak cukup masa. Semasa persidangan tu straight je, tekan duduk je sampai pukul 1 tu, sampai pukul 2 sampai 5.30 tu sama balik. So orang kena duduk dengar tengok kontrol dewan tu, be a dominant dalam dewan tu lah. So prepare lah, takut bantal ke sebagainya. Tapi kalau ikut pengalaman dalam tempat duduk tu dah ada bantal lah sebenarnya dekat Dewan Senat tu. Cuma bawa air ke, bawa beg, laptop sebagainya. Dulu cik bawa bantal. Tak, actually bantal dah ada dekat dalam kat kursi tu. Macam tu. So bawa air kalau ngantuk ke sebagainya kan. Time management penting lah semasa menguruskan persidangan. Time management penting, dan juga kalau boleh jaga kredibiliti anda sebagai WDP lah. Jangan ada orang yang, kalau persidangan yang lepas ada yang agresif sikit, ahli parlimen tu dia agresif sikit, maybe ada orang dia akan cuba attack YDP ke TDP ke sebagainya. Korang sekarang lagi mencabar sebab kalau macam saya lepas hybrid, maksudnya dalam dewan tu ada lebih kurang 25 orang sahaja. So untuk persidangan ni korang fully physical. So akan ada 50 orang ahli parlimen. So yang akan diramai, mungkin kalau semua nasib korang, kalau semua hari tu dia orang macam naik share ke, cuba nak agresif, nak attack MPP semua, korang kena bijak dan pandai lah untuk kawal dewan tu. Sebab boleh jadi je, kita tak tahu dia orang punya background macam mana kan. Cuma saya luckily saya ada ramai kenalan yang selepas ada ramai kenalan dan engagement. So dia orang tak adalah nak attack saya sangat sebagainya. Tahulah Haikal ada engagement ketat dengan ahli-ahli parlimen ni. Mungkin juga lepas ni dapatkan juga list name untuk ahli-ahli parlimen lah. Mungkin Haikal lepas ni nak tengok dia orang macam mana. So overall yang penting is Haikal dan Nadia dominan pada dewan, dan apa saja kalau ada apa isu ke balik kepada buku peraturan. Kalau tak faham juga boleh refer kepada kanan dan kiri anda, iaitu Setiausaha dan Timbalan Setiausaha Sekretariat. So apa-apa kalau tak faham buku peraturan ke, Sekretariat ialah orang yang paling hampir dan paling dapat membantulah Haikal dan Nadia. Sebab dia orang antara yang paling memahami buku peraturan sebenarnya. Sebab kalau ikut pada saya dulu pun kami dah buat acuan. So korang sekretariat yang ada sekarang ni hari ni ialah yang mencorakkan era baru persidangan. Tulang belakang YDP dan TYDP, ya betul. Sebab
kalau kita nak bagi analogi tu, parlimen ni wajahnya ialah YDP dan timbalan YDP lah. So korang kena jaga standard tu. Sebab kalau korang pun belajar law kan, mesti korang tahu dalam dunia ni pun asas kepada sesebuah negara tu dia datangnya daripada parlimen tu sendiri kan. So maknanya parlimen saja nak share. Parlimen tu datang daripada zaman Athens kan, diorang asaskan demokratik sebagainya. So parlimen sebenarnya sangat korang juga bertanggungjawab untuk membawa parlimen ni ke tahap yang sangat tinggi dalam kalangan pelajar lah. So korang mungkin lepas ni dah habis berkhidmat ke sebagainya, boleh lah membagi idea ke, nak curahkan idea, nak bagi lagi macam mana nak mantapkan lagi parlimen ni. Sebab kita kena jaga standard parlimen ni. Sebab kita ada buku peraturan kita ada cara kita sendiri. Okay. Saya juga kalau contoh waktu persidangan tu YDP dan timbalan YDP kena tag, apa yang patut kita orang buat? Tak dengar. Sorry, sekarang dengar? Pasal saudara Cik cakap tadi ada juga keadaan di mana YDP pun boleh di-attack oleh ahli parlimen sendiri. So apa yang patut kita orang respon ataupun react terhadap benda tu? Maybe tips untuk benda-benda macam tu. Faham. Sekejap, dengar ke? Dengar. So maybe saya doakan tak kena attack lah. So tapi kalau let's say kalau kena attack ke, korang macam saya cakap tadi kena be dominant dan berbalik kepada buku peraturan lah. Apa saja yang kita buat tu, buku peraturan ni sangat kalau boleh saya bagi katakan dia sangat canggih dan meliputi semua perkara sebenarnya. So dia juga telah melindungi YDP secara tak langsung semasa persidangan tu. So let's say kalau ada yang attack ke, contoh antara attack yang boleh buat mungkin dia serang credibility ke, ataupun dia cakap YDP sendiri macam lemah sebagainya. Korang kena be dominant dan balik pada buku peraturan lah. So nanti kena tengok balik apa-apa mungkin apa-apa perkara yang soft spot dalam yang boleh yang dalam peraturan tu yang boleh dijadikan modal oleh ahli parlimen ke, korang kena tengok balik lah. So penting untuk korang betul-betul fahami, dan untuk mendapatkan tafsiran yang paling betul ialah korang boleh rujuk kepada sekretariat lah. Menjawab ke Nadia? Okay. Saya sekadar nak tahu pada sesi yang lepas ada tak semasa persidangan tu ahli persidangan yang diadakan keluar ke? Luckily kita tak adalah nak menghalau ahli parlimen selepas. Memang kita tak ada nak halau lah, tapi let's say kalau ada terpaksa halau pun korang Haikal boleh rujuk atau boleh communicate dengan sekretariat melalui unit keselamatan lah. Cumanya apa yang kalau ikut persidangan lepas tu apa yang menarik ialah ketegangan semasa persidangan itu dijalankan. Sebab sebenarnya kalau semakin hangat tu semakin best. Persidangan tak adalah bosan, tak adalah satu kita sebagai, kalau nanti Haikal tu nanti duduk kat tengah tu kan lebih semangat, lebih memang takkan ngantuk lah, memang akan best bila ada banyak bahasan, debat sebagainya. And then sebab jangan takut dengan ketegangan ke gaduh ke, selagi tak ada melibatkan fizikal, it is okay. Tapi kalau selagi berdebat bagi hujah tu, itu menunjukkan kematangan dan juga kemampuan pelajar-pelajar UM untuk berbahas secara kritikal. Itu yang best sebenarnya. So itu yang akan dinilai oleh Chancellor ataupun TNC sendiri lepas tu. Sebab kalau persidangan lepas pun TNC sendiri yang mengujilah ahli-ahli parlimen tu, sebab dia orang dapat memberi hujah yang baik, dapat bagi yang dapat beri hujah bagi contoh-contoh yang baik semasa persidangan tu.
So saya tak tahulah untuk ahli persidangan yang akan parlimen yang akan datang, saya tahu sebab saya tak berapa kenal dengan ahli parlimen lah. Alright. Okey, baik. Terima kasih Cik dan juga Mus'ab. Jadi saya kira tiada persoalan lagi lah daripada Haikal dan juga Nadia. Betul kan? Thumbs up untuk ya. Alright. Okay, thank you guys. Okay, jadi sebelum kita tutup, saya akan akhiri dengan video simulasi sebagai video penutup kita lah. Okay, sebelum kita teruskan, bolehlah saya kiranya untuk Cik dan juga Mus'ab untuk bagi sepatah dua kata je. Jangan banyak-banyak sangat. Okay, sebab banyak sangat dah. Sampai 47 minit dan video simulasi lagi dalam 20 minit kot kira-kira. Macam tu. Jadi bolehlah bagi sepatah dua kata sebelum kita penutup lah. Macam tu. Boleh? Mus. Mus dulu Okey, silakan Mus'ab. Okey, saya tujukan khas untuk setiausaha. Saya ucapkan selamat maju jaya dan bertabahlah dalam nak salin semua perkataan yang diucapkan nanti. Apa pun good luck untuk semua ahli Sekretariat Parlimen yang baru. Terima kasih. Alright, daripada saya pula, saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah terutamanya kepada Sekretariat pada tahun ni dan juga Haikal dan Nadia atas pelantikan. Dan juga tambah sikit pada setiausaha nanti salin handset tu laju-laju. Mungkin boleh tanya Mus lah kot macam mana nak salin handset tu laju-laju. So Haikal dan Nadia nanti boleh get an engagement with dengan semua unit unit dalam sekretariat lah. So selamat maju jaya. I'm very proud with you dengan sekretariat, especially semoga persidangan kita, persidangan anda berjalan dengan lancar dan diberkati Allah SWT. Amin, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Cik dan juga Mus'ab. So kita akan teruskan dengan video simulasi sebagai video penutup kita lah pada hari ini. Okey, terima kasih. Teruskan. Intan. Tak dengar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelum kita mulakan kita punya persidangan, ingin saya mengingatkan kepada semua ahli-ahli persidangan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang bersesuaian dan mematuhi peraturan-peraturan yang kita tetapkan bersama. Dan juga pastikan fakta-fakta yang betul dan tepat semasa anda memberikan hujah dan perbahasan dalam persidangan ini. Dan semasa memberikan perbahasan hujah itu, pastikan device atau perkerasan elektronik anda seperti telefon dalam keadaan senyap ataupun mute supaya dia tidak mengganggu elektronik lain seperti laptop. Okay? Dan pastikan mulut anda tu dekat dengan mic yang telah disediakan supaya orang yang kawan-kawan kita yang berada di secara tersalian dapat dengar suara anda semua. Jelas ke semua? Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan sesi persidangan kita, sesi perbahasan usul yang paling mustahak. Baiklah, terus ingin saya nyatakan di sini bahawa usul yang dibawa di pentas persidangan mahasiswa pada hari ini yang dinyatakan oleh Parlimen Kluster MPP sebentar tadi adalah ahli persidangan. Maafkan saya, ahli persidangan mahasiswa sebentar.
Izinkan saya bercakap bahasa Inggeris lagi ya. Actually usul ini saya 100% reject, personal opinion sebab Jangan boleh cakap bahasa Inggeris tapi jangan fully lah. jangan sering. Okay, boleh, no problem. Okay, sambung ya. So basically usul ini saya fully reject. Okay, sebab kenapa saya fully reject is I don't think is relevant in this current era. Kita 2021, tahun 2021. It's a era of modernization. And saya dengar saudara fikir kebajikan tadi kata faktor gender and everything. Actually personally I okay je kalau duduk dengan gender perempuan sebelah. So siapa joke. It's a joke. Joke. Informasi dia kata perlu ada pindahan usul. Jadi saya merujuk sekali lagi dengan buku peraturan perkara 29.2 iaitu pindahan hanya boleh dilakukan oleh mana-mana ahli parlimen, ahli persidangan dengan mendapat 2/3 majoriti para ahli parlimen. Jadi saya rasa sebab MPP informasi sudah nak pindahan usul, jadi saya harap saya minta untuk melakukan satu undian dahulu sebelum kami terus kepada sesi pembahasan. Sekian, terima kasih. Saya ikut pengurusi Dewan lah. Adakah saya mengganggu? Saya minta kebenaran tadi masuk. Pindahan usul. Kita nak buat dulu kan macam mana? Yang sebaiknya memang kita akan pindah sebab saya faham tadi melalui bahasan daripada jawapan tadi saya faham nak pindah usul tersebut. Betul. Daripada mewajibkan kepada menggalakkan. Jadi kalau itu kita kena undi dahululah. Setuju semua? Okey, lepas undi Tuan Pengerusi Persidangan Point of Order dengan izin, kalau menurut perkara 29.1 pindahan usul hanya dilakukan semasa persidangan parlimen dan dikehendaki berhubung dengan unit penyata rasmi sebelum usul dibacakan. Sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, saya rasa usul sudah pun dibacakan, oleh itu saya rasa tidak boleh buat sebarang pindahan. Sokong. Mana satu ni kita nak pegang kat mana? Sebab ikutkan memang kena nyatakan pindahan usul dekat unit penyata rasmi. Mengikut kefahaman saya, pindahan usul hanya boleh dilakukan semasa sebelum satu usul dibacakan dan 29.2 itu digunakan sebelum, iaitu maksudnya sebelum usul dibaca ada ahli-ahli persidangan yang to raise this issue dengan izin dan yang paling penting yang sini 29.1 yang itu pre-condition yang izin. Jadi setelah usul dibaca tidak boleh ada perubahan usul dan ataupun pindah usul. Sekian. Okay. So ni stand saya. Kita stick kekal pada peraturan dan tafsiran bagi perkara 29 pindahan usul ni jelas kat situ usul yang ingin dipindah perlu berhubung kepada penyata rasmi sebelum bacaan usul dibacakan. Okey. Okey, baik, faham. Tetapi kalau sekiranya usul ni saya tak habis lagi. Okey, sorry. Sabar dulu. Okey. Jadi pindahan usul ni memang tak bolehlah hanya dipindah. Jadi bila 29.1 pun tak lepas, maka 29.2 pun tidak boleh dilakukanlah. Sebab kita kena hormat peraturan yang kita buat. Jadi tiadalah kepada pindahan dan tiada keperluan untuk mengundi untuk 2/3 majoriti tu. Sebab kita kena hormat 29.1 tu sebab usul telah dibacakan. Jadi saya harap kami tolak usul di dalam Dewan ini dan seterusnya saya mohon kepada Tuan Pengerusi Persidang untuk teruskan ke proses mengundi. Sekian, terima kasih. Boleh saya tambah? Boleh Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Dan sebelum tu saya nak ingatkan ada 6 minit saja lagi semua sebelum kita mengundi. Okey. Terima kasih yang dimati Tuan Pengerusi Persidangan kerana memberi saya peluang untuk bercakap. Okey, saya sebenarnya agak kurang bersetuju dengan baiklah.
Dan saya dah maklumkan berkaitan dengan peraturan sekiranya usul tahap 4 dihabiskan, maka usul itu dihapuskan, dan untuk makluman semua untuk usul 10 dan 11 ianya dilupuskan. Tuan Speaker, Tuan Persidangan, kami boleh sebab dalam buku peraturan perkara 27 yang tadi saya kemukakan, Tuan Persidangan ada hak untuk memanjangkan tempoh persidangan sebanyak 15 minit. Dan saya percaya bahawa 15 minit ini cukup untuk membahaskan lagi satu usul. Walaupun usul ke-11 tidak boleh dibahas, tetapi usul ke-10 boleh dibahas. So saya harap Tuan Persidangan ambil pertimbangan lagi. Thank you. Saya sokong. Penat saudara tunggu dari pagi sampai petang, tapi usul tak boleh dibahaskan. Saya sokong. Maaf saya ingin mencelah, cuma saya ingin bercakap wakil daripada Parlimen, wakil daripada Persidangan Kelas dan Asasi, kerana Asasi merupakan wakil yang minoriti, jadi harap dapat membantulah untuk persidangan. Baik, saya faham. Jadi kita bagi masa 10 minit untuk habiskan usul yang ke-10 juga, dan 5 minit untuk bahas, untuk bentang dan bahas, dan terus kemudian. Okey semua? Baik, so silakan. Baik, Tuan Persidangan. Dengan 72.5% memilih setuju dan 27.5% memilih tidak setuju, usul 3 menggesa pihak pentadbiran melaksanakan portal rasmi kelab dan persatuan bagi memudahkan pencarian maklumat dan program diluluskan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudari Sofia Balkis, Saudara Cik Firdaus dan Saudara Musab atas sesi taklimat sebentar tadi. Dan kita juga telah dipersembahkan dengan video simulasi sebentar tadi oleh unit media dan teknikal. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar. Diminta jasa baik para hadirin untuk membuka kamera bagi sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan. Dah bersedia ke semua? Okey. Jadi saya akan cakap 1, 2, 3. Boleh senyum ya. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, baik. Dengan berakhirnya sesi bergambar kita tadi, maka berakhirlah bengkel taklimat yang dipertua dan timbalan yang dipertua Parlimen Mahasiswa Universiti Utara Malaysia sesi 2021-2022 pada petang ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf diminta. Saya mewakili pihak majlis memohon maaf sekiranya ada kesilapan sepanjang bengkel ini berlangsung. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu dari kami sendiri. Terima kasih atas kerjasama semua. Diharapkan persidangan Parlimen Mahasiswa Universiti Utara Malaysia sesi 2021-2022 yang akan dijalankan
pada 25 dan 26 Mei 2022 ini dapat berjalan dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri dan semoga berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Pula. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Cik dan Aika dan juga Nadia. Terima kasih. Terima kasih semua juga.